Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada kali ini kita akan bincangkan mengenai penerokaan angkasa lepas. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan untuk sains KSSM bagi tingkatan 3. Untuk standard pembelajaran, apa yang perlu pelajar capai? Di akhir video ini, pelajar boleh yang pertama, menerangkan dengan lakaran tentang perkembangan sejarah model sistem suria. Yang kedua, pelajar boleh berkomunikasi tentang perkembangan dan aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas serta kepentingannya. Dan akhir sekali, pelajar boleh mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas. Mula-mula sekali kita tengok perkembangan sejarah model sistem suria. So, model sistem suria yang pertama diperkenalkan oleh ahli astronomi yang pertama, Ptolemy. Dia memperkenalkan model geosentrik. Geo ni bermaksud bumi, sentrik ini bermaksud pusat. So, pada Ptolemy, pusat sistem kita adalah bumi. Bumi ni merupakan pusat kepada kita punya sistem suria. So, dia mempunyai bentuk orbit yang bulat lah. Seterusnya, model ini ditambah baik oleh ahli astronomi yang bernama Copernicus. So, dia memperkenalkan model heliosentrik. Helio ni bermaksud matahari. So, dalam model ini, matahari merupakan pusat kepada sistem suria kita. So, dia punya bentuk orbit masih sama dengan Ptolemy, iaitu bentuk bulat. Dan akhir sekali, ahli astronomer yang bernama Kepler memperkenalkan hukum Kepler, di mana dalam hukum Kepler dia menerangkan bahawa kesemua objek kesemua planet dalam sistem suria ini mengorbit pada satu titik fokus dan orbit bukanlah berbentuk bulat, sebaliknya orbit berbentuk elips. Iaitu kalau dalam bahasa Melayu kita panggil lonjong lah. Dia berbentuk agak lonjong. So, bila pada bentuk elips ini, ada pada masanya kedudukan planet adalah paling dekat dengan matahari dan ada masanya kedudukan planet adalah paling jauh dengan matahari. Kita boleh tengok contoh bumi. Sebab bumi kita ni kadang-kadang ada masanya bumi kita sangat panas. Ada masanya dia sejuk. Itu bergantung kepada kedudukan kita di mana. Sama ada kedudukan kita pada orbit adalah dekat dengan matahari ataupun jauh dengan matahari. Disebabkan kita sentiasa berputar mengelilingi matahari. Okay. So, Kepler mengekalkan Copernicus punya idea, iaitu pusat sistem kita masih matahari. Cuma yang bertukar adalah daripada segi bentuk orbit. So, inilah model heliosentrik yang dikemas kini dengan hukum Kepler. Iaitu hukum Kepler tadi cikgu dah cakap, menyatakan bahawa planet mengorbit matahari pada satu titik fokus dan bentuk orbit adalah elips, di mana ada masanya planet tersebut berada dekat dengan matahari dan ada masanya planet tersebut berada jauh daripada matahari. Seterusnya, kita tengok sejarah perkembangan penerokaan angkasa lepas. So, mula-mula sekali pada abad ke-11, China telah mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran. So, China lah yang memperkenalkan mercun. Upgrade mercun roket. Upgrade lagi guna roket untuk senjata dalam peperangan. Seterusnya pada tahun 1609, teleskop pertama digunakan dalam bidang astronomi oleh Galileo Galilei. Okay, so inilah ahli astronomer yang memperkenalkan teleskop lah, membina teleskop. So pada tahun 1957, tahun negara kita merdeka, Rusia, nama terkini lah, nama dulu kita panggil sebagai Soviet Union lah. So, telah melancarkan satelit yang pertama, iaitu USSR Sputnik. Okay, seterusnya pada tahun 1961, orang Rusia juga, iaitu Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang mengorbit bumi.
Okey, dia mengelilingi bumi lah daripada angkasa. Seterusnya pada tahun 1969 manusia menjejakkan kaki pertama kali di bulan, iaitu Neil Armstrong menerusi suatu misi yang dipanggil sebagai Apollo 11. So sebenarnya Apollo ni merupakan misi penerokaan angkasa lepas. Misi penerokaan bulan oleh Amerika Syarikat. So ada sampai Apollo, daripada Apollo 1 sampailah Apollo, tak ingat cikgu. Banyak Apollo, tapi pada tahun berapa Apollo 13 ada berlaku tragedi di mana kapal tersebut ada masalah dan menukarkan misi tersebut kepada bukan misi mengkaji bulan, tapi sebaliknya misi membawa pulang angkasawan dengan selamat, Apollo 13. Okey, so memang dalam penerokan angkasa lepas ni Amerika Syarikat dengan Rusia sentiasa berlumba-lumba untuk menjadi negara yang terhebat lah, negara yang pertama lah. So sebab itu sikit-sikit Rusia, sikit-sikit US. Okey, seterusnya pada tahun 1963 penerbangan pertama ke Mushtari menggunakan US Pioneer 10. Okey, lalu je lintas hormat. Okey. So seterusnya pada tahun 1981 Amerika Syarikat melancarkan penerbangan pertama kapal angkasa ulang-alik US yang bernama Columbia. So Space Shuttle lah, dia orang panggil Space Shuttle. Space Shuttle ni fungsinya adalah untuk membawa angkasawan pergi dan balik. Dia pergi, dia boleh balik tanpa ada kerosakan. Sebelum ni kita tak pakai kapal angkasa, kita pakai tapi dia macam mana? Dia jatuh, dia rosak lah, dia tak boleh pakai. Tapi kalau kita pakai shuttle ni, dia boleh guna lagi lah, boleh repair lagi untuk kegunaan misi akan datang. Okey, seterusnya pada tahun 1989 penerbangan pertama ke Neptune pula menggunakan US Voyager 2. Okey. So penerbangan ni kita pakai kita panggil sebagai probe. Pakai probe. Nanti cikgu akan cerita pasal probe lah. Bukan probe boboiboy tu bukan. Okay, seterusnya pada tahun 1990 US melancarkan teleskop angkasa Hubble dari kapal angkasa ulang-alik Discovery. So teleskop angkasa Hubble ni lah banyak memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan pengembaraan ataupun penerokan angkasa lepas. Seterusnya pada tahun 1996 Malaysia telah melancarkan satelit yang pertama, iaitu satelit MESAT 1 diikuti dengan satelit MESAT 2. So satelit MESAT inilah yang membekalkan perkhidmatan telekomunikasi dan juga penyiaran, iaitu Astro. Jadi pada tahun tersebutlah tertubuhnya Astro. Seterusnya pada tahun 2000 microsatelit Malaysia yang pertama, iaitu Tiongxat, dilancarkan. So ini merupakan microsatelit, iaitu satelit yang berbentuk lebih kecil yang dilancarkan. Tujuannya adalah untuk mengkaji tentang cuaca. Seterusnya pada tahun 2002 agensi angkasa negara, iaitu Angkasa, ditubuhkan. So sekarang agensi ini adalah di bawah Kementerian Ministry of Science and Technology and Innovation. Okay, dan pada 2011 stesen angkasa lepas, iaitu ISS International Space Station, telah disiap dibina dengan lengkap. So nanti cikgu akan cerita dengan lebih lanjut mengenai ISS pula. Seterusnya kita akan tengok aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya. Di sini cikgu akan terangkan mengenai pelbagai aplikasi yang cikgu telah sebutkan tadi, seperti probe, ISS dan sebagainya. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. So mula-mula sekali kita tengok teleskop angkasa lepas. So fungsi teleskop angkasa lepas ni adalah untuk memerhatikan objek dan fenomena yang berlaku di angkasa lepas. Contoh yang pertama adalah sextant. Sextant ni macam mengkaji kedudukan bintang. Okey. Ni dulu-dulu je lah orang pakai. Sekarang ni dah kurang orang pakai lah. Seterusnya adalah teleskop radio. Ini adalah merupakan teleskop radio. Seterusnya contoh lain adalah teleskop Galileo.
Teleskop Galileo ni yang selalu kita pakai kalau kat bumi ni lah nak tengok aktiviti angkasa lepas. Seterusnya adalah teleskop Hubble. Ini merupakan teleskop antara teleskop yang termoden lah yang pernah dilancarkan. Dan bezanya teleskop Hubble ni kedudukannya adalah di luar bumi. Yang ini teleskop Hubble. Dan teleskop Spitzer ni merupakan teleskop angkasa yang terkini dan tercanggih lah. Sebab Hubble ni teknologi dia dah agak terkebelakang. Jadi kita Amerika Syarikat melancarkan lagi teleskop yang lebih hebat lagi, iaitu teleskop Spitzer. Dia boleh tengok keadaan ataupun fenomena yang berlaku di angkasa lepas dengan lebih jelas lah berbanding dengan Hubble. Sebab kalau macam Hubble ni dia boleh tengok macam setakat planet-planet di sekitar sistem suria, dan kita boleh tengok lah daripada jauh ada nampak macam nebula, habuk angkasa ataupun galaksi lain selain daripada kita punya sistem suria kita lah. So ini merupakan contoh objek yang dapat diperhatikan menerusi teleskop angkasa Spitzer. Okay, so yang ini adalah gambar interstellar. Interstellar maksudnya galaksi di luar daripada galaksi kita lah. Kita punya galaksi ni nama dia Bima Sakti kan. So menggunakan teleskop Hubble kita boleh tengok ada galaksi lain lagi yang wujud. Dan kita boleh kaji daripada segi dia punya bentuk, dia punya komposisi, semualah dengan hanya menggunakan teleskop Spitzer lah. So kedudukan dia adalah sangat jauh lah. Sebab itu kita pakai teleskop. Kalau dekat kita boleh pergi kan. Ni dia jauh sangat. Okay, seterusnya kita tengok roket. So roket ini dia punya fungsi adalah untuk menghantar satelit, probe dan kapal angkasa ulang-alik ke ruang angkasa lepas lah. So dia yang melancarkan kan satelit dan sebagainya lah. So ini merupakan sebahagian daripada roket-roket yang pernah dilancarkan ke angkasa lepas lah. So kita ada SLS, Saturn, Atlas. So yang ni special sikit, Falcon 9 ni dilancarkan oleh SpaceX, bukan dilancarkan oleh NASA. So NASA ni pusat agensi angkasa lepas Amerika Syarikat yang berpangkalan di Houston kan. So Falcon ni dilancarkan oleh SpaceX. SpaceX ni adalah company yang dimiliki oleh Tesla Corporation lah. Elon Musk, kalau kamu kenal Tesla. Kelebihan dia adalah dia boleh digunakan semula. Sebab sebelum-sebelum ni kalau roket ni dia macam pakai buang tau. Sekali lancar habis lah lepas tu. Sebab dia akan jatuh ke angkasa lepas, jatuh ke dalam lautan. Sebab dia memang macam tu lah, macam pakai buang. Tapi SpaceX dia telah mencipta roket yang boleh pergi dan boleh patah balik. Boleh pergi dan boleh mendarat semula dengan bumi dengan selamat lah. Okay, itu kelebihan Falcon 9. So ini merupakan gambar pelancaran roket lah. Okay, so roket ni akan dilancarkan di bumi. Dia akan menuju ke lapisan atmosfera ke atas tu dengan menegak. Kemudian sampai dekat satu lapisan dia akan pergi mendata lah pula. So roket ni dia memerlukan daya tujah yang sangat tinggi lah. So dia memerlukan tenaga yang banyak. Okay, so ini adalah contoh roket yang digunakan untuk melancarkan kapal angkasa lepas. So nanti bila kapal angkasa lepas tu dah melepasi atmosfera bumi, so roket ni semua akan jatuh tertanggal lah. Sebab manusia tak akan duduk dalam roket ni. Yang roket ni macam pelancar je. So bila manusia duduk dekat dalam space shuttle ni, so bila dah sampai, dah berjaya mengatasi graviti bumi, dah boleh pergi mendata kan. So roket ni akan jatuh satu persatu komponen ni akan gugur jatuh ke dalam laut lah. Dia tak akan membahayakan manusia. Dia akan memang
dicipta untuk dia jatuh dekat laut. So jangan risau, dia tak akan jatuh ke atas kepala kamu lah. So dia akan jatuh, yang akan terus meneruskan perjalanan ke angkasa lepas hanyalah kapal ini saja yang kita panggil sebagai Space Shuttle. Seterusnya adalah satelit. So satelit ni merupakan objek yang mengelilingi bumi, mengorbit bumi. So satelit ni kita sebenarnya panggil apa? Sebagai satelit buatan manusia, sebab bumi memang sudah ada satelit semula jadi kita sendiri, iaitu bulan. So fungsi dia adalah untuk membekalkan perkhidmatan komunikasi dan penyiaran, sebagaimana yang cikgu nyatakan tadi, Miasat. Contohnya Miasat lah. Untuk komunikasi. Komunikasi tu yang telefon kita lah. Telefon bimbit kita sekarang ni. Maxi, Celcom, apa benda semua ni kita menggunakan satelit. Dan juga penyiaran lah. Macam Astro dan sebagainya. Seterusnya adalah untuk penderiaan jauh ataupun remote sensing. Okay, so ini adalah merupakan contoh-contoh satelit yang ada di orbit bumi. Ada banyak sebenarnya, sebab setiap negara akan melancarkan satelit yang berbeza bergantung kepada keperluan negara tersebut lah. So yang pertama ni adalah satelit yang dilancarkan oleh Malaysia, iaitu Miasat. Inilah yang ni cikgu lagi dua ni adalah daripada negara lain punya satelit. Seterusnya adalah kuar angkasa ataupun space probe. Bukan probe kawan adudu tu bukan. So kuar angkasa ni merupakan sejenis macam kapal angkasa, tapi dia tak ada pemandu lah. Dia boleh bergerak jauh ke angkasa lepas tanpa pemandu. Dia boleh merayau. Okay, so fungsinya adalah untuk mengumpul dan menghantar maklumat mengenai objek di luar bumi. Contohnya macam kuar angkasa Juno ni dilancarkan untuk mengkaji mengenai planet Mushtari, sebab kita tak boleh hantar angkasawan ke sana kerana keadaan di sana yang terlampau ekstrim, sama ada terlalu sejuk ataupun terlalu panas untuk manusia bertahan. Jadi kita hantar je kuar angkasa untuk mengumpul maklumat lah. So dia akan berada di sana untuk mengambil pelbagai sampel ataupun gambar mengenai planet tersebut. So ini adalah kuar angkasa Juno, dan yang ini adalah kuar angkasa Cassini yang dilancarkan untuk mengkaji tentang planet Zuhal. Seterusnya kita tengok penderiaan jauh ataupun remote sensing. So penderiaan jauh ni merupakan suatu alat yang kita gunakan dan kita letakkan pada sesuatu, contohnya macam satelit, untuk kita mengesan mengumpul pelbagai maklumat lah. So dalam kes ni dia letakkan alat ni dekat satelit lah. So fungsi dia yang pertama adalah sistem navigasi pesawat dan kapal laut. So kapal laut dan pesawat ni kita tak boleh lah driver dia tengok jalan macam driver kereta kan. So sebab pergerakan dia sangat laju dan dia berada pada kedudukan yang kita tak boleh tengok depan dengan macam begitu cepat sekali. Jadi dia gunakan sistem navigasi pesawat. Jangan terkejut nanti kalau kamu naik kapal terbang ataupun kapal laut, dia punya pilot tu boleh jalan-jalan. Sebab dia dah ada sistem yang setting dia untuk pergerakan pesawat tu. Okay, autopilot lah kita panggil. Okay, so sistem navigasi pesawat ni dibantu oleh remote sensing. Seterusnya adalah pengesanan kawasan pembangunan sumber mineral dan susutan bumi lah. So macam contoh dalam gambar ni, dia ada dot merah-merah ni kan, remote sensing ni boleh kesan di mana kawasan merah ni merupakan kawasan di mana mungkin terletaknya sumber mineral yang kita cari lah. Contohnya macam besi dan sebagainya lah. Seterusnya adalah pengesanan pencemaran dan pembakaran hutan. Contohnya macam gambar ni kita boleh nampak yang warna merah ni, maksudnya kawasan ni panas, mungkin ada berlaku kebakaran hutan. Dan akhir sekali untuk mengesan pencerobohan musuh, yang ni kita gunakan dalam sistem pertahanan. So, seterusnya kita tengok stesen angkasa lepas ataupun International Space Station ataupun yang ringkas dipanggil sebagai ISS. So ini merupakan pusat kajian angkasa lepas yang terletak di luar bumi. So kalau macam angkasawan kita pergi ke luar angkasa tu, macam Malaysia pernah menghantar angkasawan iaitu Dr. Syed Muzaffar. So Syed Muzaffar sebenarnya duduk dekat sini lah.
ISS. Kat sini kamu tengok ni nampak macam kecil, sebenarnya dia sangat besar. So yang panjang-panjang ni merupakan sel solar lah, di mana sel ni digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. So angkasa duduk mana kat dalam sini? Benda ni besar sebenarnya, bukan kecil. Sebab kat atas sini dia boleh buat macam-macam lah. So ini adalah keadaan di dalam stesen angkasa lepas, di mana kita boleh bergerak lah kat sini. Ini merupakan pelbagai peralatan yang digunakan untuk mengkaji tentang bumi dan sebagainya lah di angkasa lepas. So ini merupakan antara aktiviti yang dijalankan oleh angkasawan. Ni diorang tengah buat apa? Diorang tengah bersenam. Diorang kena bersenam di angkasa lepas untuk mengelakkan kehilangan otot. Sebab kat angkasa lepas ni dia kurang gunakan otot, sebab dia tak payah macam kita. Dia tak ada graviti. Jadi dia kalau nak bergerak tu dia just terapung. Kalau macam kita nak kena berjalan, berlari dan sebagainya kan. Diorang tak perlu. Jadi diorang tak gunakan otot. Jadi bila diorang tak gunakan otot, bila duduk lama sangat dekat stesen angkasa lepas, sebab selalunya diorang akan duduk sana dalam lebih kurang 6 bulan. 6 bulan nanti kemudian dia akan balik ke bumi, dan dia punya tugas di sana akan digantikan oleh angkasawan lain lah. So kira macam ada rotation, 6 bulan sekali pertukaran angkasawan yang duduk dekat ISS kan. So dalam masa 6 bulan tu dia kurang gunakan otot. Nanti bila dia balik bumi, otot ni kalau tak digunakan dia akan musnah. Dia akan musnah. Jadi bila tak ada otot nanti macam mana dia nak bergerak. Jadi bila dia balik bumi kan nanti dia lemah. Dia tak boleh berjalan. Dia macam tak boleh berdiri. Jadi untuk mengelakkan kehilangan otot, dia kena bersenam lah. Bersenam dekat angkasa lepas. Ini merupakan angkasawan yang sedang melakukan tugas dia lah. Memang tak payah duduk atas kerusi sebab mereka tiada graviti, jadi mereka terapung. Kamu boleh tengok pelbagai video aktiviti angkasawan sebenarnya. Kamu boleh pergi kat YouTube, kamu boleh cari tentang angkasawan punya aktiviti dekat pusat angkasa lepas. Agak menarik pelbagai video tu, ditunjukkan macam mana diorang mandi, macam mana diorang makan dan sebagainya. Kamu boleh tonton di sana ya. Dan akhir sekali kita akan tengok kepentingan penerokaan angkasa lepas. So, kepentingan dia adalah yang pertama untuk mendapatkan pelbagai maklumat mengenai bumi dengan lebih tepat dan menyeluruh. Sebab macam kita kat bumi, kita tak boleh tengok keadaan di tempat lain. Macam contoh kita tak boleh tengok keadaan dekat Melaka. Kan, tak boleh. Tapi kalau menggunakan satelit, kan kita boleh tengok keseluruhan bumi. Boleh tengok apa yang berlaku dekat tempat mana yang tak ada manusia, kita boleh tengok. Sebab dia berada di luar, kan. Dia berada kat luar, jadi dia boleh tengok secara menyeluruh. Seterusnya adalah untuk membantu pengurusan sumber bumi, cuaca, bencana dan juga keselamatan di bumi lah. Dan seterusnya untuk persediaan menghadapi pelbagai kesan akibat fenomena yang berlaku di angkasa lepas. Macam bab sebelum ni kita dah belajar mengenai kesan cuaca angkasa lepas, iaitu aktiviti matahari yang mempengaruhi pelbagai aktiviti di bumi seperti sistem telekomunikasi dan juga penghantaran tenaga. Jadi bila kita boleh study dengan lebih awal aktiviti matahari, jadi kita boleh bersedia untuk menghadapi kesan tersebut. Dan akhir sekali untuk mendapatkan pelbagai sumber penting bagi kelangsungan spesies manusia. So sebenarnya bumi kita ni semakin tua dan kehilangan banyak sumber. Jadi penerokaan angkasa lepas ni dia bertujuan untuk cari, tengoklah kot ada planet lain yang mempunyai keadaan yang sama di bumi. Untuk kalau satu hari nanti bumi ni dia tak ada, bolehlah manusia kita ni berhijrah ke planet yang baru. Okay, so begitulah kepentingan penerokaan angkasa lepas. Dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah sudah video pada kali ini. Ini merupakan video terakhir untuk sains tingkatan 3. Dan dengan berakhirnya video ini, maka sudah lengkaplah sukatan sains KSSM bagi tingkatan 3. Apa-apa pun, cikgu berharap kamu mendapat manfaat daripada video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen dan like YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum.